بكرم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi fa'atini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pagi ini kita sekali lagi sama-sama dapat hadir dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, syarah oleh Tuk Pulau Manis rahimahullahu ta'ala. Kita pi kepada ibarat yang berikutnya. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan kata Hasan Basri radhiyallahu anhu, kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia kata bermula pikir itu adalah cermin engkau. Dia kata, dan kita masih lagi
berada pada perbahasan uzlah dan juga fikir. Uzlah maknanya mengasingkan diri daripada manusia. Uzlah. Kemudian uzlah dia tidak akan jadi uzlah bila mana dia mestilah berserta dengan fikir. Fikir maknanya memikirkan berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nampak kat sini, iaitu berkenaan dengan kelebihan orang yang selalu berfikir itu. Tuan-tuan, makna fikir dia merenung segala apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merenung apa yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia. Dan sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut pada diri kamu sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Ta'ala. Dan pada diri kamu sendiri, kata Allah Ta'ala, adakah kamu tidak memerhatikannya? Tuan-tuan, maknanya apa? Pada diri sendiri pun ada dah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renung, contohnya apa? Rambut yang dijadikan oleh Allah Taala. Tuan-tuan, walaupun rambut ni lama dah ada kat kita, sampai rambut tu dia beruban, sampai dia bertukar color, sampai apa ni dia jadi warna putih. Tuan-tuan, tapi sampai lah ni kita tak tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Tuan-tuan, kita tak tahu. Tuan-tuan, pi lebih jauh lagi, kita tengok segala urat-urat yang berada dalam tubuh badan kita. Tuan-tuan, darah-darah yang mengalir pada seluruh tubuh badan kita. Jantung yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang tidak pernah pun berhenti. Tuan-tuan, sekalipun kita tidur, jantung dia tidak pernah pun berhenti. Kalaulah jantung tu berhenti, tuan-tuan, maka kita mati dah. Tuan-tuan, maka pada diri kita sendiri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, afala tubsirun, adakah kamu tak renung, adakah kamu tidak lihat adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia kata, fikir itu tadi adalah cermin engkau. Tuan-tuan, maknanya daripada fikir ni, dia boleh menjadi cerminan kepada seseorang. Tuan-tuan, apa yang dia cermin? Dia kata, lihatlah kebajikanmu daripada kejahatanmu. Tuan-tuan, daripada dia merenung apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, terutamanya dia renung apa yang ada pada diri dia. Tuan-tuan, maka dia akan nampak kebaikan yang ada pada diri dia dan juga kejahatan yang ada pada diri dia. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi SAW, ni berkenaan dengan merenung kepada diri. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, hasibu qabla an tuhasabu, kata Nabi. Hendaklah kalian semua menghisap akan diri kalian, kata Nabi. Tuan-tuan, bila kata hisap ni, maknanya merenung kepada diri sendiri. Tuan-tuan, tengok apa yang berlaku pada diri sendiri. Maka pada waktu tu dia akan nampak kebaikan-kebaikan yang dia buat, kemudian kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu istimewanya orang yang muhasabah diri ni, nanti pada hari akhirat besok,
hisab dia akan diperkurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, no, bila orang ni hisab dia dikurangkan oleh Allah taala, yang ni satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, nah, dan dulu ni, nah, masa di Yaman, nah kan, guru kami Syekh Taha Al-Hamadi hafizahullah taala. Tuan-tuan, lah ni dia dah pindah ke Malaysia. Nah kan, lah ni duduk di Melaka dah kan, seorang faqih, alim, apa ni dia karang kitab banyak dah. Tuan-tuan, jadi dia pernah dia pernah sebut masa tu kami pagi-pagi macam ni lah, dalam halaqah kelas faraid kan. Jadi dia dia beritahu kepada kami. Dia kata apa? Kalau boleh, dia kata, jangan berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira, dia kata. Tapi kalau kita nak doa tak ada masalah pun. Pasal apa? Cuma dia nak kait doa ni nanti dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tu kita duk minta Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ini dengan penghisaban yang mudah ya Allah. Dan tuan, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man husib uzib, siapa-siapa dia yang dihisab oleh Allah taala, berkemungkinan besar dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa? Kerana penghisaban Allah taala tu detail. Tuan-tuan, penghisaban Allah Subhanahu wa taala daripada A to Z tu dalam bahasa kita. Dan sebab itu ada dalam satu hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari mahsyar Allah Subhanahu wa taala, semua manusia seorang demi seorang. Dan cuba kita bayang tengok, punya lah million orang dekat mahsyar esok ni, masa nak ditimbang amalan masing-masing seorang demi seorang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu akan dibentangkan kepadanya 99 catatan, kata Nabi. Dan setiap satu catatan dia punya panjang dia punya besar dia adalah sejauh mata memandang. Dan tengoklah penghisaban Allah Ta'ala detail seorang demi seorang, dan dibentangkan 99 catatan bagi dia. Satu catatan sejauh mata memandang. Tuan-tuan, insya-Allah detailnya apa ni penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man husib udzib, siapa yang dihisab oleh Allah taala berkemungkinan besar maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka lagu mana nak bagi korang apa ni hisab ni? Tuan-tuan, kalau boleh kita minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala esok ni tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuan-tuan, jadi subhanallah, kata Nabi SAW, orang yang banyak memuhasabah diri dia, dan dia banyak merenung diri dia. Dia tengok apa kebaikan yang dia buat. Dan dia renung apa dia dosa yang dia telah lakukan kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, orang ni nanti pada hari mahsyar esok dikurangkan dia punya azabnya, dia punya hisab dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kata Imam Hasan Al-Basri lagi, dan nyatalah dengan dia pula
Maknanya dengan fikir itu tadi nyatalah pula atasnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila mana dia renung apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala, ia akan mewarisi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa dia yang nakkan ilmu, kata Nabi, maka datanglah kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, ilmu ni Allahu akbar. Dan tuan, ilmu ni dekat mana-mana pun kita boleh dapat. Tambah lagi zaman moden pada hari ni. Dan tuan, ada dengar tak hari ni? Ada satu program, nama dia program AI. Nama dia program AI. Dan tuan, kemudian dalam program AI ni, dia ada satu program, nama program tu ChatGPT. ChatGPT. Dan tuan, apa yang boleh dibuat oleh program AI ni? Tuan-tuan, ni terutama lah kan, tapi dia tak digalakkan. Guru kami baru-baru ni, Profesor Dr. Amjad hafizahullah ta'ala, bila dia mai ke Kelantan baru-baru ni, kerana ada satu seminar berkenaan dengan fiqh Syafi'i. Tuan-tuan, dia pesan kepada kepada kami semua. Dia kata jangan gunalah AI ke ChatGPT ke untuk buat kajian tesis kamu. Jangan guna dia. Pasal apa? Tuan-tuan, program AI ni dia cari je, tanya je, type je apa, dia keluar habis semua sekali. Nampak? Tuan-tuan, jadi pada hari ni kalau orang nak buat kajian tak payah susah-susah dah. Nak buka kitab, kemudian nak pi jumpa orang tu, nak pi jumpa dengan orang ni, tak payah. Kan? Dia search je, dia type je, keluar lengkap apa yang dia nak. Tu dia. Tapi tu dia, bila dia bentang tesis esok ni, dia tak tahu apa. Pasal apa? Kerana yang buat kajian dia bukan dia, tetapi yang buat kajian tu robot dia. Yang duk buat tu. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, saya nak cerita apa dia. Kalau setakat nak cari ilmu, tuan-tuan, macam-macam medium, macam-macam platform, macam-macam tempat kita boleh cari ilmu, kita boleh mendapatkan maklumat. Tuan-tuan, bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nakkan ilmu, datang kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nakkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ni kita boleh cari kok mana pun, kita boleh cari dia. Dan ada orang yang dia alim adalah melalui daripada pembacaan buku dia. Dan dia banyak baca buku, kemudian dia banyak kaji, kemudian dia banyak bertanya kepada orang. Dan bahkan disebut oleh ulama, as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu adalah sebahagian daripada ilmu. Nampak? Tanya pun adalah sebahagian daripada ilmu, kata ulama. Tuan-tuan, jadi nak dapatkan ilmu ni kok mana pun boleh. Tambah hari ni dengan kecanggihan yang ada, makin mudah untuk kita mendapatkan sumber ilmu tersebut. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang nakkan iman kepada Allah Ta'ala, dia kena keluar, kemudian dia kena tengok, dia kena renung, dia kena rasa, dia kena lalui. Dan barulah dia mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu masya-Allah. Dan sebab itu pegangan akidah kita dengan
pegangan akidah orang lain dia tak sama. Dia tak sama. Dan tuan lah ni, kalau tanya yang duduk dekat dalam ni, bila kita nampak orang yang sedang diuji, bila mana kita tengok orang yang sedang dikenakan musibah, dan tuan, kita yang tak kena apa-apa ni, kita kata apa dekat orang yang kena musibah tu? Kita akan kata, sabarlah cik, kita kata, sabarlah. Ni semua ujian daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, kawan yang kena musibah tu akidah dia lain sikit. Dia akan kata apa? Dia akan kata lagu mana? Hang suruh aku sabar boleh, hang tak kena. Hang tak kena lagi. Sebagaimana yang aku kena lah ni. Tengok. Maka kerana itulah kata Nabi SAW, iman itu tadi dia perlu keluar, tengok, renung. Dia kena lalui, dia kena rasa. Dan tuan, maka dia akan mendapatkan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, dengan fikir itu tadi, nyatalah dengan dia pula atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW hari tu ni, Nabi pi berkhulwah di Gua Hira. Bila mana Nabi SAW nak dapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kan kita tahu kan, Nabi ni dia suka pergi ke Gua Hira bila dekat-dekat nak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita rasa-rasa pasal apa? Nabi ni dia pergi khabat naik ke Gua Hira ni. Dan sehingga kan isteri dia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha menyiapkan persiapan untuk Nabi SAW. Dan tuan, Nabi berulang alik daripada Gua Hira balik rumah dia. Kemudian pi balik Gua Hira, duduk dekat situ. Tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Dan tuan, kita kalau naik kat Gua Hira tu duduk dalam tu, siap ambil gambar lagi. Mana dekat situ? Tak apalah. Tuan-tuan, tak apalah. Dan tuan, tapi kita nak sebut ni pasal apa? Yang Nabi SAW duduk di situ. Dan tuan, disebut oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi rahimahullahu ta'ala, Nabi pi ke situ adalah kerana dorongan daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, Allah yang dorong Nabi SAW supaya pi ke Gua Hira itu. Dan tujuan dia apa? Dua. Yang pertama kata ulama, ia tahannus, kerana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ni yang pertama. Dan yang keduanya apa? Adalah untuk memikirkan segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, dia nak fikir kebesaran Allah Ta'ala ni, dia kena duduk seorang-seorang. Dan tuan, dia kena renung, tengok, kena kosongkan jiwa. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW, bila mana Nabi SAW nak terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum daripada tu Allah Ta'ala dorong Nabi supaya duduk di Gua Hira ni merenung kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalaulah dia fikir macam tu, maka nyatalah pula atasnya segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dia kata, apabila engkau fikir dalam segala yang dijadikannya, dia kata, bila mana kita fikir segala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka nyata kebesaran Allah Ta'ala itu kepada kita. Baik, kemudian dia kata, dan nyatalah dengan dia pula atas segala nikmatnya yang jali dan yang khafi. Orang yang berfikir ni, dia akan nampak
segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Dan subhanallah, disebutkan apa ni oleh ulama. Dan ulama sebut manusia ni payah untuk dia bersyukur kepada Allah taala. Dan pasal apa dia payah nak bersyukur kepada Allah taala? Dan kadang-kadang ada orang yang dia mengeluh berkenaan dengan kehidupan dia. Allahu akbar. Dan tuan mengeluh ni apa ni saya dan tuan-tuan semua kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan mudah-mudahan kita jadi orang yang sabat. Kita jadi orang yang tetap pada agama ni. Dan tuan mudah-mudahan kita jadi orang yang kuat dan juga orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi SAW yang Nabi ajak kat kita. Dan Nabi punya doa lagu mana? Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkan hati aku di dalam agama Engkau ya Allah. Dan pasal apa Nabi ajak doa lagu tu? Dan sebab Nabi sebut, ada orang yang pagi tadi dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi bila mai ke petang, dia jadi kafir, kata Nabi SAW. Ada orang yang kafir pada waktu malamnya, tetapi dia jadi beriman balik ketika mana mainnya pula pada waktu subuh, kata Nabi SAW. Dan maknanya apa? Maknanya begitulah keadaan manusia. Kadang-kadang dia beriman, dan kadang-kadang dia jadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala lah daripada mengeluh ni. Kan? Dan kadang-kadang benda ni bila mai kat kita besar sangat, bila mai kepada kita ni susah sangat benda tu. Dan sampai kepada satu tahap kita kata, ya Allah, apalah lagi ni? Nampak? Dan tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan ni semua pasal apa, bagaimana, kenapa. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda, perkataan-perkataan ni boleh menyebabkan apa? Iman kita akan gugur. Dan kata Sayyidina Ali, kalau nak jaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, elakkan daripada perkataan-perkataan tadi. Dan patut kita hamba ni lagu mana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taat kepada Engkau ya Allah. Dan sebab itulah dalam bab-bab mengeluh ni Allah. Kadang-kadang kita pun terlepas herak kadang-kadang kan. Kita ada urusan yang penting. Tiba-tiba pagi itulah enjin kereta nak berasap pagi tu. Kan? Kita ada ceramah kat mana orang duk tunggu ni. Kan? Tiba-tiba nak start kereta tak boleh berasap lampu nak. Kan? Dan tengah-tengah duk berasap tu kita kata apa? Ish hang ni. Kita pula jadi tak betul. Kan? Tak betul itu pasal apa? Dia pergi bercakap dengan kereta. Ish hang ni. Time ni lah nak jadi apa ni berasap lah. Nak jadi apa lah. Hei. Mula. Masya Allah. Dan walaupun tak sampailah kepada menggugurkan iman kepada Allah Ta'ala, tetapi kata Sayyidina Ali, kalau nak jaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan keluhan ini jangan kita ungkapkan. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu sami'na wa ata'na. Baik. Jadi kata ulama, manusia ni dia payah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan payah untuk dia bersyukur. Pasal apa?
Dan kerana kata ulama, dia tak sedar yang dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tak sedar pun yang dia diberikan nikmat oleh Allah taala. Dan sebab itu katanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, tolong peluaskan pemahaman kita berkenaan dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita rasa rezeki ni sempit pasal apa? Pasal apa kita duk berasa rezeki ni sempit? Kerana kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kerana dia memandang rezeki itu hanyalah pada amwal, hanyalah pada harta benda, wang ringgit. Setakat itu sahaja pemahaman dia terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sedangkan dia tak nampak anak yang soleh, solehah adalah rezeki. Dan tuan, selama ni dia umur dia dah 60 70. Ada, ada kan? Apa ni kawan-kawan kita umur 60, umur 70, bila tanya haji ada sakit apa? Tak ada lah dia kata. Boleh makan, boleh minum apa saja yang saya nak. Alhamdulillah. Dan tuan, yang tu adalah rezeki daripada Allah Taala. Dan tuan, dia boleh mai solat fardu subuh hari ni. Yang ni adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan dia boleh dengar kuliah pada pagi ni. Yang ni adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan dia dilengkongi dengan kawan-kawan yang baik-baik. Yang tu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, tolong peluaskan pemahaman kita terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya semata-mata dengan duit saja. Baik, maka dia kata dekat sini, dengan fikir itu nanti dia akan nampak segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sama ada nikmat jali yang nyata dan yang khafi, dan juga nikmat-nikmat yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada diri dia. Baik, kemudian dia kata, maka memberi faedah demikian itu kepada segala ahwal yang tinggi yang telah hilang dengan dia kerana sakit hatinya, dan berdirilah dengan sebabnya atas taat Tuhannya. Dia kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, bila orang ni dia dah fikir, bila mana orang ni dia dah nampak dah, yang ni nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, bila mana dah masuk dah di dalam hati dia, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, masuk dah. Dan tuan, pada masa tu apa yang akan berlaku pada orang ni bila dia reti untuk bersyukur kepada Allah Taala? Dan tuan, pada masa tu dia akan jadi orang yang qanaah. Dia akan jadi orang yang berasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Dan tengok, ini satu, bila dia nampak, rupa-rupanya banyak nikmat yang dia dapat. Dan selama ni banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada dia. Dan maka dia akan jadi orang qanaah. Bila dia jadi orang qanaah, dan masa itulah dia duk berasa luasnya dia punya rezeki dia. Pasal apa? Dan dia bersyukur sekalipun yang dia ada hanyalah sedikit sahaja, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang dah masuk dalam hati dia rasa membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah pastilah dia akan melakukan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan tersebut
sebut di dalam hadis. Dan dia sebut pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula tafakkur sa'ah itu, bermula fikir sejenak itu, ni Nabi sebut. Nah, bermula tafakkur sejenak itu. Dan maknanya apa? Bermula orang ni dia fikir walaupun sat saja. Fikir, dia fikir sat saja. Dan tuan, Masya Allah, nah, orang yang banyak fikir ni, sebelum dia buat apa-apa dia fikir. Kemudian bila mai berita apa-apa dekat dia, maka dia fikir terlebih dahulu, dia selidik terlebih dahulu. Dan tuan, boleh kita rumuskan orang yang berfikir ini adalah orang-orang yang sabar. Dan tuan, orang ni dia sabar. Dia tidak tergopoh-gapoh. Dan tuan, dia sabar dalam semua perkara. Dan tuan, kita nak abang kat sini hadis Nabi SAW. Nabi kata, bermula tafakkur sa'ah, berfikir sejenak itu, terlebih baik ia daripada ibadat 70 tahun. Dan pada suatu riwayat 80 tahun. Dan tuan, walaupun hadis ini kita dah terang kan sebelum ni. Berkenaan dengan hadis dhaif itu, bagaimana cara kita nak beramal dengan hadis dhaif tersebut. Dan tuan, walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tetapi dia nak habaq pada kita faedah daripada orang yang banyak bertafakkur ini. Tuan-tuan, dia akan mendapatkan kelebihan. Antaranya apa? Tuan-tuan, tadi kita sebut orang yang bertafakkur ni adalah orang yang banyak dia punya kesabaran dia. Pasal apa? Dia banyak fikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian apa-apa nikmat yang mai pada dia, dia akan fikir. Dan tuan, sebelum dia nak buat apa-apa, dia akan fikir. Dan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu, dan tak ada lagi dah nikmat yang lagi besar daripada ni. Tak ada lagi dah. Dan tuan tak perlu bimbang lagi dah. Pasal apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala itu dia berserta dengan orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Allah dah berserta dengan hamba dia, beres, tak ada dah, selesai dah dia punya masalah dia. Dan sebab itu orang yang mendapatkan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan segala-galanya bila mana dia mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi sebut, Nabi sebut dalam hadis dia, kata Nabi SAW, ajabun lil mu'min, kata Nabi, pelik orang beriman ni. Dan Nabi sebut ajabun lil mu'min, sangat ajaib, sangat hairan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa orang beriman ni ajaib? Pasal apa? Tuan-tuan, kalau dihimpun kalah, banyak benda-benda ajaib ni, orang beriman termasuk di antara benda yang ajaib. Dan tuan, bahkan dia disebut oleh Nabi SAW, ajaban lil mu'min, sangat ajaib orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, pasal apa ajaib? Kerana bila dia diberikan musibah, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, kata Nabi. Dan tuan, bila mana dia diuji, dia akan lalui ujian itu. Dia berani. Dan tuan, ini pelik orang beriman dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, orang keji dia tak ada rasa apa-apa. Dan tuan, makna tak rasa apa-apa ni, dia tak peduli apa yang orang kata kat dia. Dan tuan, orang puji kepada dia tidak berubah keadaan dia. Dan tuan, buat apa sekalipun kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala,
keadaan dia begitulah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu kata Nabi SAW, ajaban lil mu'min, sangat-sangat hairan, sangat-sangat takjub kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita tak boleh. No. Malam Jumaat tengok-tengok ada orang buat main nasi ya, dia dah kena tengok. No, tahlil entah ke mana, kemudian apa ni tasbih pun entah ke mana, apa semua sekali. No. Tuan-tuan, saya selalu terfikirkan untuk diri saya, bukan untuk tuan-tuan, untuk diri saya. Nah, tuan-tuan, saya pun tengok benda-benda dunia ni pun dah rasa tertarik hati. Agak-agak esok ni kalau Dajjal betul mai kat kita ni, ragu mana. No, dengan nasi kandak pun kita kalah dah. Kan? Dengan nasi kandak kalah dah. Dengan ayat bungkus tepi kalah dah. Ini kan pula nak mai Dajjal ni. Kita cerita Dajjal ni sampai merekah bumi-bumi. Kan? Punya apa ni nak buat persediaan ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi mai nasi bungkus, mai apa ni ayak ikat tepi, habis. Masya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah kita tergolong dalam golongan orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir, tuan-tuan, ni yang akhir. Dia kata apa? Yang ni kita baca ajalah. Nanti kita akan terang nanti pada pertemuan yang akan datang, dan kita masuk pada hikmah yang baru. Dia kata apa? Dan kata Syekh Hijazi pula radhiyallahu anhu, bermula uzlah itu dua perkara. Dia kata, pertama, uzlah orang yang salik, yang mubtadi', iaitu uzlah dengan jisimnya, dengan badannya, daripada segala aghyar, daripada segala makhluk-makhluknya. Dan kedua, uzlah orang yang apa ni, uzlah dan kedua, uzlah orang yang muntahi, iaitu orang yang penghabisan. Dia kata apa? Yang muhaqqiq, yang benar-benar. Dia kata, iaitu uzlah dengan hatinya daripada barang yang lain, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila i'tizal orang yang salih itu daripada segala area dan berhadap hatinya kepada hadrat Tuhannya, maka zahirlah atasnya segala ajaibul malakut. Nanti kita akan terang. Apakah dia apa ni al-malakut? Dia apa ni malakut ni? Dia adalah alamul malakut. Dan nanti kita akan terang berkenaan dengan al-malakut ni. Dan dikurniakannya hikmah daripada fikir dia, orang ni dapat hikmah, dan fahamlah ia daripadanya. Dan tiada kejadian yang terlebih daripada ini, dan tiada manfaat yang terlebih daripadanya, selama lagi ada hatinya itu di bawah tutup akuan. Tiadalah melihat ia akan sesuatu daripada segala asrar ini, dan tiadalah bercahaya dalamnya cahaya anwar, iaitu segala cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Yang kita akan terang nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.